KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Terima kasih kerana bersama dengan saya sekali lagi Dr. Ahmad Rustam bin Marzin, pakar perunding psikiatri di Kementerian Kesihatan Malaysia. Hari ini sekali lagi saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan satu lagi topik yang menarik berkaitan dengan masalah kesihatan mental anak-anak kita dan remaja kita, mungkin murid-murid kita juga ataupun siapa sahaja yang kita kenal di luar sana, di mana walaupun saya bercakap berkaitan dengan masalah kesihatan mental kanak-kanak, tetapi majoriti apa yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan sebenarnya ada juga kaitan dengan orang dewasa. Dan ada kalanya jika sesuatu ataupun satu masalah kesihatan mental itu tidak diselesaikan semasa zaman kanak-kanak diorang, mungkin masalah itu akan berlarutan dan mengganggu pembesaran emosi, kognitif mereka dan juga personaliti mereka. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan sangat penting untuk kita belajar sedikit tentang masalah kesihatan mental ni. Jadi supaya kita tak tahu apa yang berlaku dengan anak kita ataupun siapa sahaja yang di sekeliling kita dan kita boleh bantu mereka dengan segera. Sebab salah satu prasyarat untuk memastikan anak-anak kita cepat sihat ataupun cepat sembuh daripada apa-apa penyakit sekalipun adalah rawatan itu perlu disegerakan. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini saya bincang perkara yang simple, mudah saja, iaitu berkaitan dengan fobia. Saya rasa tuan-tuan dan puan biasa dah dengar perkara yang berkaitan dengan fobia ini, dan hari ini kita akan bincang lebih sedikit tentang beberapa fobia yang menarik untuk kita tahu dan biasa berlaku pada kanak-kanak. Tetapi walaupun saya kata perkara ini selalu biasa berlaku kanak-kanak, tetapi bukanlah statistik yang tinggi sangat. Maksudnya dalam lebih kurang lah. Kalau kita tengok dari segi statistik fobia ni lebih kurang hampir 10% di kalangan kita ada. Fobia adalah ketakutan. Dan ketakutan ini bukanlah ketakutan yang normal, tetapi ketakutan yang sangat melampaui batas. Kalau dalam bahasa Inggeris tu mungkin disebut dengan terror, macam terrified. Maksudnya ketakutan yang melampaui batas yang tidak berkadar dengan situasi yang mereka hadapi, dan biasanya ketakutan ini kekal begitu saja dan bukan berdasarkan situasi tertentu. Jadi ketakutan itu boleh berterusan walaupun tidak ada apa-apa benda yang boleh kita panggil sebagai menjadi trigger dia ataupun menjadi punca kepada ketakutan itu. Ada yang ketakutan itu berkaitan dengan orang atau jenis orang, ketakutan yang berkaitan dengan haiwan, biasalah kan kita dengar ketakutan berkaitan dengan serangga, ataupun ketakutan tentang sesuatu objek. Contohnya ada orang ketakutan dia adalah objeknya ialah mungkin pisau, ataupun objeknya mungkin juga tempat ataupun jenis tempat dalam lift, tempat tinggi dan sebagainya, dekat tempat awam, dekat dalam dewan besar dan sebagainya, ataupun situasi-situasi tertentu. Fobia akan menghasilkan ketakutan yang sangat intens, sangat tinggi, yang boleh mengganggu rutin harian seseorang individu tersebut. Dan konteks pada hari ini adalah dalam rutin harian ataupun aktiviti harian kanak-kanak tersebut. Dan mereka punya ketakutan ini adalah melangkaui ketakutan yang biasa yang dihadapi oleh anak-anak. Sebab kita tahu anak-anak kita takut macam-macam. Contoh takut dengan orang yang tak dikenali. Yang sudah tentu of course kita seronoklah kan kalau anak kita tak takut dengan orang yang tak dikenali, itu yang kita risaukan. Ataupun ketakutan kepada kegelapan, nak pergi ke dapur, nak pergi ke dalam bilik tempat gelap sebagainya takut. Ataupun ketakutan kepada serangga-serangga tertentu, itu adalah normal. Tapi dalam konteks fobia ni tuan-tuan dan puan, ketakutan itu adalah melampau batas. Ada juga anak kanak-kanak yang takut jadi sakit, ataupun takut nampak risau pasal mak ayah dia sakit, ataupun adik-beradik dia sakit, ataupun kucing dia, haiwan yang dia bela dia sakit dan sebagainya. Ketakutan tempat tinggi dan ketakutan jumpa doktor of course. Dan ini memang biasa berlaku sebab kita ni pun kadang-kadang nakal juga kan sebagai buah apa kan. Setiap kali nak jumpa doktor tu jangan cakap elok-elok, buat elok-elok, buat perangai elok-elok, jangan bising dan sebagainya, nanti tu cucuk kan. Jadi kita sebenarnya secara tak langsung kita sedang instill ataupun kita sedang memberikan satu situasi di mana anak takut kepada benda yang tak sepatutnya mereka takut. Dan anak-anak kita mungkin juga takut dengan benda-benda macam bunyi kilat yang kuat, atau bunyi guruh dan sebagainya. Ini biasalah kan. Dan ada juga ramai di kalangan kanak-kanak kita, anak-anak kita takut bila mereka terpisah daripada
ahli keluarga ataupun orang yang mereka dekat, orang ataupun orang yang mereka sayang, yang kita panggil sebagai separation anxiety disorder. Saya akan terangkan sedikit tentang berkaitan dengan perkara itu, sebab ini adalah dalam konteks fobia kanak-kanak ni tuan-tuan dan puan, kita boleh bincang dalam dua sudut berbeza. Yang pertama adalah fobia dan yang kedua adalah masalah-masalah anxiety yang ada kaitan juga dengan takut. Contoh macam saya dah sebut dah, separation anxiety disorder, social anxiety disorder, social phobia nama lain dia, dan macam-macam lagi. Nanti kita akan sambung lagi ya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya perkenalkan 3 jenis fobia yang biasa berlaku pada kanak-kanak. Yang pertama sekali adalah kita panggil sebagai social phobia, ataupun istilah sakatinya adalah social anxiety disorder. Dan yang kedua adalah specific phobia. Specific phobia ni maksudnya fobia kepada benda-benda yang spesifik lah. Tak kisahlah apa, haiwan ke, binatang ke, serangga ke, orang ke, tempat ke, suasana ke, apa-apa sajalah. Specific phobia. Dan ketiga yang adalah fobia yang biasa berlaku pada kanak-kanak adalah panic disorder with agoraphobia or without agoraphobia. Saya bagi saja istilah-istilah teknikal ni, tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Ini adalah kita kami lah untuk mendengar benda-benda itu. Cuma saya nak bagi tuan-tuan dan puan dengar dulu. Jadi bila doktor cakap ke, ada siapa cakap lepas ni, tuan-tuan dan puan tak adalah terkejut macam benda tu macam tak ada idea langsung. Jadi dua benda yang kita akan fokus pada hari ini adalah agoraphobia dan juga social phobia. Tetapi sebelum itu kita kena tentukan dulu macam mana kita nak pastikan benda tu fobia ke tak fobia. Sebab banyak benda sebenarnya yang berlaku pada zaman kanak-kanak ni, sebenarnya benda itu adalah sebahagian daripada proses pembesaran anak-anak tersebut, proses perkembangan sosial mereka, proses perkembangan kognitif mereka, ataupun proses perkembangan mereka untuk menjadi dari konteks komunikasi dan sebagainya. Jadi umumnya tuan-tuan sudah tentu kebanyakan kanak-kanak kecil ataupun bertatih dan juga kanak-kanak prasekolah menunjukkan kerisauan ataupun takut apabila berada di kalangan orang-orang yang mereka tak kenali, ataupun situasi ataupun suasana yang mereka tidak pernah ada. Contohnya tiba-tiba datang ke klinik, anak-anak kena pergi sekolah dan sebagainya. Of course dan tentu mereka tidak menunjukkan tingkah laku begitu. Dan kemudian mereka mungkin menjadi a bit, orang putih kata clingy. Maksudnya duk tariklah kain baju mak ayah tu, pegang, duduk ke celakang ke, peluk kaki mak ayah ke dan sebagainya. Dan kemudian bila mereka dipisahkan daripada ibu bapa mereka jadi stres, nangis, menjerit dan sebagainya. Tapi bila dapat masuk kelas tu, okey je kan. Dan ini adalah biasa. Dan biasanya suasana ini berlaku bila kita pisahkan mereka daripada ibu bapa mereka, dan kita panggil sebagai separation anxiety. Separation anxiety ni tuan-tuan normal saja. Yang pentingnya jangan sampai melampau. Jadi nanti saya akan beritahu apa benda yang melampau. Kemudiannya, kebanyakan kanak-kanak yang sedikit besar, maksudnya dah prasekolah dan sekolah, mereka takut dengan benda-benda yang lain pula. Ketakutan mereka berkaitan dengan benda-benda yang mereka bayangkan, hantu, raksasa, ataupun takut sakit, ataupun takut mati, ataupun takut mak bapak ataupun abang kakak adik semua mati sakit dan sebagainya, takut terkilat buruh dan sebagainya, ataupun bencana alam dan sebagainya. Tetapi ketakutan yang saya sebut daripada tadi itu semua tu biasanya adalah sementara waktu, dan ia akan hilang perlahan-lahan bila kanak-kanak itu membesar dan sebagainya. Dan of course lah, ialah dah tua ni pun kadang-kadang kita terkejut dengan bunyi buruh dan sebagainya. Tetapi tak adalah sampai macam kita menyogok bawah meja atau sebagainya, kita terkejut dan kita okey. Itu suasana je. Tetapi jika sekiranya tuan-tuan, ketakutan yang melampau yang anak kita tunjukkan itu sehingga lebih daripada 6 bulan. Sehingga lebih daripada 6 bulan, maksudnya 6 bulan atau lebih, dia punya ketakutan tu melampau-lampau, tak boleh ditenangkan. Mereka mengalami panic attack, serangan panik apabila mereka berhadapan dengan situasi-situasi yang mereka takutkan tu. Dalam konteks social phobia ni tuan-tuan, bila mana aktiviti seharian mereka terkesan tersekat ataupun tak dapat dilakukan diakibatkan oleh malu ni. Social phobia ni malu nak keluar, malu nak jumpa orang, malu nak bercakap dan sebagainya, itu memang tak okey. Seterusnya, jika sehingga tahap mengganggu perhubungan dengan ahli keluarga, family relationship, maksudnya dengan sepupu tak main, dengan bapak saudara, mak saudara, dengan tok nenek, tok wan semua tak boleh kecuali mak ayah je. Dia memang ketakutan yang melampau ini biasanya berlaku pada kanak-kanak kita besar lah, yang sepatutnya kita dah expect ataupun kita jangka
umur begini-begini dah boleh lah cakap dengan orang, dah boleh berkawan dan sebagainya, tetapi memang tak boleh. Ataupun dia merosakkan perhubungan yang sedia ada. Sebab fobia, social phobia ni bukan berlaku macam daripada baby naik social phobia, tak. Daripada baby kita jadi takut, masalah takut kita ada anxiety kepada strangers, kita ada fobia kepada strangers dan sebagainya, tapi dia akan hilang kan. Tapi untuk anak-anak ni mungkin dah umur yang sepatutnya dia dah okey dulu, tiba-tiba dia tak okey. Kenapa itu akan menimbulkan persoalan, dan saya akan terangkan apakah punca-punca atau penyebab yang boleh mengakibatkan seseorang kanak-kanak itu mengalami gejala social phobia ataupun fobia yang spesifik pada ataupun social anxiety disorder lah sekarang ni istilah dia. Dan dia juga mengganggu kefungsian mereka di mana sepatutnya mereka berfungsi. Contoh yang mudah adalah sekolah lah. Dalam konteks sekarang mungkin setiap PDPR ni mungkin dia orang rasa lega sikit lah, tak perlu nak berhadapan dengan cikgu, tak perlu nak bercakap dengan cikgu, tak perlu nak buat apa. Tetapi kalau anak-anak kita memang jenis macam buat PDPR tapi tak nak nampak gambar dia akan diam je, dia akan tutup video, dia akan dengar je, ataupun dia dengar daripada jauh, ataupun dia suruh kita pula dengar dan sebagainya. Mungkin anak-anak kita mungkin ada masalah sedikit dia ada, kita panggil sebagai social anxiety, ada sedikit keresahan atau kegelisahan kepada konteks sosial tersebut. Jadi ini mungkin petanda-petanda yang mungkin kita boleh tangkap lah jika sekiranya anak-anak kita ada masalah dengan social phobia ataupun social anxiety disorder. Punca mengapa boleh berlakunya ini, yang pertama sekali sudah tentu kita bercakap tentang faktor-faktor biologi. Faktor-faktor biologi ni kita cakap keseimbangan bahan kimia dalam otak yang tidak seimbang boleh mengakibatkan masalah-masalah kesihatan mental yang tertentu, termasuklah fobia. Dan dia bukan sesuatu yang macam tiba-tiba muncul, dia adalah rentetan peristiwa ataupun situasi yang mengakibatkan mereka berlaku itu. Yang kedua, faktor yang kedua yang boleh mengakibatkan seseorang kanak-kanak itu boleh mengalami fobia, social phobia, special anxiety disorder dan sebagainya adalah faktor keluarga, iaitu genetik, iaitu faktor keturunan kita dan keturunan kita, ahli keluarga kita, bapa saudara kita, sepupu sahabat kita ada yang jenis macam ada banyak anxiety disorder, ada penyakit anxiety, ada masalah yang ketakutan yang pelik-pelik dan sebagainya. Ia boleh dipaskan ataupun diturunkan ke dalam generasi yang seterusnya. Dan tentu dalam konteks faktor keluarga ni, cara gaya kita ajar anak-anak tentang sesuatu situasi pun boleh mengakibatkan mereka develop ataupun mereka membentuk fobia-fobia tertentu. Contoh macam bila nak cakap dengan orang, kita akan mula takutkan dia ni penjahat, ni semua jahat dan sebagainya. Kita mewujudkan dunia paranoia kepada anak-anak kita, dan tentu anak-anak kita akan susah lah untuk berhadapan dengan konteks sosial. Dan ini boleh jadi social anxiety disorder, dan ia juga sebenarnya boleh dibantu dengan cara keluarga lah yang kena ubah balik dia orang punya environment ataupun dia orang punya pendekatan dalam mengajar anak-anak dalam konteks keselamatan dan sebagainya. Bukan mengajar anak-anak kita dengan paranoia, tetapi mengajar anak-anak kita keberanian, mengajar anak-anak kita benda-benda yang perlu diperhatikan, keselamatan dan sebagainya, kekuatan dan sebagainya. Itu yang kena ajar. Assertiveness, kekuatan untuk berterus terang dan sebagainya, supaya mereka boleh membuat keputusan dalam konteks yang macam tu. Dan seterusnya, faktor yang last sekali adalah faktor sekitaran. Sebagai contoh, dalam konteks separation anxiety ataupun social anxiety, mungkin anak-anak itu mengalami pengalaman-pengalaman yang trauma semasa kanak-kanak, seperti contohnya perceraian ibu bapa ataupun kematian dalam rumah tersebut, ataupun ibu bapa yang sentiasa mengugut, apa-apa aku lari kan, nanti aku mati, biarlah mak aku mati dan sebagainya. Benda-benda gitu sebenarnya tuan-tuan mungkin bagi kita just nak lepas geram je, tapi mungkin anak-anak yang tak boleh proses betul-betul, dia boleh menimbulkan ketakutan yang tidak wajar pada masa akan datang. Jadi itu tiga tu, specific phobia. Panic disorder ni saya sentuh sikit tentang panic disorder sebab dia adalah berkaitan dengan takut juga. Sebab bila seseorang itu berhadapan dengan fobia je tuan-tuan, dia akan mengalami situasi yang dikatakan sebagai serangan panik. Serangan panik ni apa dia? Budak-budak tu akan dia menggigil, berpeluh-peluh, seram sejuk, ataupun dia jadi macam kaku, dia rasa nafas dia jadi macam tak teratur, jantung jadi laju, dia jadi macam lemah kaki, dia rasa nak tumbang dan sebagainya. Budak itu akan menunjukkan tanda-tanda serangan panik yang sangat jelas. Dan kalau serangan panik itu menjadi kerap dan melebihi 1 bulan,
setelah tentu kita boleh diagnosa seseorang kanak-kanak itu mengalami panic disorder. Dan kadang-kadang anak-anak yang ada panic attack ni, sangat panik ni juga boleh mengalami apa yang kita panggil sebagai agorafobia. Saya pernah sebut agorafobia itu maksudnya ketakutan pada tempat terbuka, dewan, masjid, shopping mall dan sebagainya. Dia takut ada sesuatu yang berlaku pada dia dan dia akan pengsan ke pitam dan tak ada orang yang bertolong. Dan last sekali ialah social phobia tadi. Jadi yang next segmen saya akan bincangkan sedikit bagaimana nak rawat, bagaimana bantu anak-anak kita, sebab bantuan terhadap anak-anak ini perlu dilakukan secara komprehensif. Semua orang kena tolong dia supaya mereka boleh okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, baik. So sekarang ni kita teruskan lagi dengan bagaimanakah cara untuk kita nak bantu anak-anak kita dalam konteks mereka mengalami apa-apa fobia sekalipun. Jadi seperti yang Dr. terangkan tadi, kebanyakan ketakutan di zaman anak-anak ni akan hilang perlahan-lahan mengikut umur mereka. Jadi tak semestinya semua jenis fobia kena jumpa doktor ke, kena makan ubat ke, kena melalui terapi ke doktor, tak. Jangan macam tu. Dia sebab kita tengah timbangkan juga dengan perkembangan anak-anak, macam mana anak-anak berhadapan dengan situasi tersebut, adakah perkara itu mengganggu kehidupan seharian mereka, adakah mengganggu kehidupan mereka sekolah dan sebagainya. Barulah kita boleh kata okey, kalau dia boleh dia mengganggu keseluruhan kehidupan budak-budak tu sampai budak-budak tu tak boleh nak pergi sekolah dan sebagainya, sudah tentulah kita kena bawa mereka untuk rawatan. Jadi rawatan ni tuan-puan dibagi dua lah, senang dua. Satu ialah kita boleh buat kat rumah. Yang kedua, kita kena jumpa pakar ataupun orang yang ahli dalam bidang psikologi ataupun psikoterapi dan sebagainya. Bidang psikoterapi dan psikologi ni tuan-puan, saya bagi ringkas saja, iaitu di mana kita ada beberapa teknik psikoterapi yang boleh digunakan untuk membantu anak-anak kita untuk lebih bertenang dan sebagainya. Di semasa psikoterapi itu, mereka akan diajar tentang teknik-teknik relaksasi. Teknik-teknik relaksasi. Yang kedua adalah apa yang kita panggil sebagai systematic desensitization, satu proses di mana kita akan introduce atau perkenalkan apa mereka takut tu perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, daripada tempoh yang paling pendek kepada makin lama makin panjang. Contoh macam kalau anak kita ada masalah dengan social phobia, dia ada proses yang kita akan rancang sama-sama dengan ibu bapa dan kanak-kanak tersebut jika kanak-kanak itu dah cukup besar untuk keputusan bersama, dan kita akan pelan-pelan introduce suasana sosial tu kepada beliau supaya beliau boleh perlahan-lahan kembali untuk bersosial. Dan sudah tentu bila bercakap tentang masalah-masalah berkaitan dengan fobia dan sebagainya, maka saya kata tadi faktor trauma pun kena diambil kira. Jadi dalam konteks itu, jika sekiranya anak kita mengalami social phobia ataupun separation anxiety disorder ataupun specific phobia yang kita rasa macam pelik sangat ataupun tiba-tiba berlaku, tak pernah berlaku, tiba-tiba berlaku dan sebagainya, itulah fungsi kami sebagai pakar-pakar di dalam bahagian kesihatan mental ni tuan-tuan. Kita akan jumpa dia, kita akan tanya dia, kita akan proses situasi dia dan juga tengok nasib sebab apa yang mengakibatkan mereka mengalami fobia tersebut, kerana kadang-kadang trauma jika boleh mengakibatkan situasi tersebut dan kita tak nak terlepas apa-apa trauma yang kita boleh bantu mereka, terutama sekali jika melibatkan benda-benda yang sebagai boleh melibatkan undang-undang, masalah jenayah ataupun buli dan sebagainya. Tentu kita nak kena tahu supaya kita tak terlepas lah. Kalau tidak, nanti sampai besar pun anak-anak kita ada masalah. Jadi rawatan boleh jadi terapi saja, psikoterapi, bahasa pasarnya talk terapi lah, cakap. Tetapi dia ada teknik tertentu, bukan main cakap macam tu je. Dan juga ubatan jika perlu. Sudah tentu di kalangan kanak-kanak, kita tak adalah macam semua orang nak kita nak bagi ubat. Kalau terpaksa sangat, dah teruk sangat, mungkin kita perlukan ubatan. Sebab ada kalanya fobia-fobia tertentu ni datang dengan penyakit-penyakit mental yang lain, yang serius. Jadi kita kena buat macam investigasi ataupun pemeriksaan yang menyeluruh. Kita nak pastikan anak itu ada masalah apa dan sebagainya, dan kita akan rawat dengan sewajarnya. Jadi ada kalanya memang budak-budak tu perlu makan ubat, dan jika dalam situasi itu kita akan bincang balik lah dengan ibu bapa dan sebagainya, makan ubat apa, jenis apa, berapa lama, kesan samping dia apa, dan sebagainya, apa pilihan lain yang ada dan sebagainya. Sebab anak-anak kita tak semua yang ready, yang bersedia dari segi psikologi untuk melalui psikoterapi. So, psikoterapi bukan mudah tuan-tuan, dia kena ada juga kita panggil sebagai
mereka punya ada keupayaan lah untuk belajar tu Jadi dia bukan cincai semua orang boleh Jadi yang saya nak tekankan pada hari ini adalah lebih kepada bagaimana kita boleh buat kat rumah Yang pertama sekali kan Dr. cakap tadi tentang systematic desensitization. Sebenarnya kita sendiri boleh buat strategi itu di rumah, kita boleh buat pelan kita di rumah. Contoh macam saya kata tadi, isu anak kita adalah social phobia. Social phobia ataupun separation anxiety disorder. Maksudnya takut kita tinggalkan dia, takut bila kita terasing daripada dia dan sebagainya. Ya, macam ni kita buat. Okay, yang pertama, kita boleh preempt. Maksudnya kita akan beritahu, okay, contoh besok ada orang akan datang. Orang ini adalah makcik awak dan sebagainya. Okey, ni gambar dia. Ni adalah adik ayah. Ni adalah adik emak. Dan makcik ni datang nak melawat mak ayah. Kalau how do you feel? Kita tanya dia, macam mana? Kan, sebab social phobia ni tuan-tuan bukan benda yang macam dia takutlah. Bukan macam tu tuan-tuan. Kita kena, budak-budak ni dah bermasalah dah. Kita tahu bahawa semua situasi dalam konteks sosial dah terganggu dah. Takkanlah kita macam main paksa-paksa dia tak jalan. Kita kena pelan-pelan introduce balik kembali kepada mereka kalau kita dah pastilah tak ada masalah-masalah lain yang mengakibatkan mereka mengalami social phobia tersebut Jadi kita akan preempt mereka satu. Yang kedua adalah kita dedahkan mereka dengan situasi sosial tu perlahan-perlahan, jangan macam paksa sebab paksaan akan mengakibatkan mereka rebound. Maksudnya mereka lagi teruk dia akan withdraw lagi susah untuk kita bantu dia orang. Jadi kalau contoh kita nak bawa mereka ke mana-mana, kita janji okey setengah jam atau 15 minit saja ataupun 10 minit saja ataupun 5 minit saja untuk cakap dan sebagainya. Tak payah tanya, tak payah cakap apa-apa, biar ayah cakap atau biar mak yang cakap, biar mak yang jawab. You should be there. Awak ada kat sebelah ayah, tak apa, ayah pegang, ayah jaga awak dan sebagainya. So biasakan mereka dengan situasi sosial tu tanpa perlu kita macam flood mereka, macam kena buat semua. Dah keluar kena bercakap, dah keluar kena duduk lama-lama, dah keluar kena duduk kena sembang dengan orang, salam semua orang, tak boleh. Kita kena pelan-pelan. Okay? Dan seterusnya adalah kita akan bantu mereka sekali lagi perlahan-lahan, tinggalkan mereka sedikit demi sedikit dengan orang yang familiar dulu, bukan macam main belasah dia siapa saja. Kalau macam contohnya mungkin dengan dia punya penjaga sebelum ini, adik-beradik kita ke, kakak abang dulu ke, supaya mereka rasa tenang dan kita keluar tu tak lama 5 minit, 10 minit, 15 minit. Perlahan-perlahan kita perkenalkan situasi tersebut supaya mereka perlahan-perlahan okey. Dan kita communicate, kita berkomunikasi dengan mereka. Apa yang you rasa tadi kena tinggal tadi, takut ke tak takut, apa yang jadi rasa jantung laju ke, kita proses apa yang mereka alami supaya mereka mak ayah faham, mak ayah tahu, mak ayah sangat prihatin. Dan itulah yang kita akan nak lakukan supaya mereka boleh yakin bahawa mak ayah takkan tinggalkan you. Don't worry, jangan risau. Dan situasi sosial sebenarnya tidak membunuh. Itu situasi yang mereka alami. Sebab takut tu sampai rasa macam nak mati, tuan-tuan. Bukan benda yang mudah-mudah. Jadi saya rasa setakat itu saja dulu pada hari ini. InsyaAllah saya akan kongsi perkara lain pula berkaitan dengan masalah kesihatan mental dengan tuan-tuan dan puan pada siri akan datang.